Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya, satu Pak Bijaya saya, saudara Ustaz Imam yang dimuliakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di suatu tempat yang ramai orang tak berapa nak berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Kerana kalau kita tengok pada waktu-waktu seperti ini, tempat ini tak ramai orang duduk. Kerana kalau kita tengok memandangkan, saya tak pernah masuk taman sebenarnya. First time lah kali pertama saya masuk taman. Kalau kita tengok pada waktu ini, kebanyakan umat Islam lebih gemar duduk di tempat-tempat yang lain, iaitu seperti kedai kita makan, restoran dan sebagainya. Sedangkan pada waktu sebegini, sepatutnya, seeloknya kita berada di tempat yang sewajarnya, iaitu sama ada di masjid atau di surau dan tempat-tempat yang kita kata untuk ibadah. Alhamdulillah, saya sebenarnya secara jujurnya saya dah lama tak pergi kuliah. Sejak saya datang ke Melaka ni, saya rasa ni tahun ketiga saya berada di Melaka. Ni kali ketiga kuliah yang saya sampaikan ni. Maksudnya selama 3 tahun, ni kali ketiga. Masa saya di tempat lama saya kerja ni, tuan-tuan, baru lagi masuk 19 tahun. Saya bekerja dengan kerajaan ni. Tempat paling lama sikit kat Sabah lah saya duduk. Di situ alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesempatan pada saya untuk, orang kata, sibuk dirilah. Maksudnya nak duduk di rumah tu tak ada masa. Sentiasa kuliah lah, alhamdulillah lah. Tapi kat sini Allah Ta'ala tak tahu lah. Alhamdulillah, dengan izinnya pada malam ini saya ada bersama tuan-tuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kun aliman. Kun anta tu lagu, kun anta pemak putih kan. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli au fatahalla. Okey, Rasulullah pernah bersabda, maksudnya kun aliman, jadilah kamu orang alim, ataupun muta'alliman, orang yang belajar, atau yang ketiga mustami'an, orang yang suka mendengar, atau lagi yang keempat muhibban, maksudnya orang suka kepada ilmu. Wala takun khamisan, Rasulullah kata, jangan kamu jadi golongan yang kelima, iaitu orang alim tidak, belajar pun malas. Agama lah, maksud belajar tu agama lah. Okay. Mendengar perkara agama pun tak nak, kasih kepada perkara agama pun tak juga. Maksudnya golongan kelima lah. Rasulullah kata apa? Nescaya binasa orang tu. Ni kita kena hati-hati lah. Okay. Maknanya Rasulullah dah pesan 1400 tahun yang lalu kan. Dah lama dah. Maknanya pertama yang paling baik lah kan. Kategori pertama, first class kan, penggian terbaik pertama tu, aliman, jadilah orang alim. Saya bukan orang alim tuan-tuan, saya ada sedikit ilmu tu. Nak jadi orang alim agak-agak tuan boleh tak? Rasa-rasa dengan usia tuan sekarang, boleh tak jadi orang alim? Saya tanya jujur, boleh tak kan? Tak boleh dah kan? Tak boleh dah. Saya umur 46 sekarang ni, masuk 47. Tuan berapa umur? 50? Tak, ada kurang. Okey, maknanya nak jadi orang alim susah dah kan? Sebab nak jadi orang alim bukan senang. Saya tak tahulah definisi orang lain, tapi bagi saya alim, definisi perkataan alim ni bukan bila dia tahu satu bidang tu dah alim. Tak, bagi saya tidak. Orang alim ni dia tahu pelbagai bidang. Contoh macam saya tahu satu bidang, iaitu bidang
pasal Arab. Sebab saya mengaji dulu bidang lughah, bidang bahasa Arab, Arabik lah kan. Al-lughah wal adab namanya. Bidang bahasa dan sastra. Sastra Arab lah. Saya tidak pakar tapi boleh lah. Maknanya saya tahu bidang itu je. Bagi saya tidak alim. Ataupun orang tu mahir, dia mengaji masa kat Mesir dulu bidang syariah. Dia mengaji betul-betul bidang syariah ni. Dia tahu satu bidang. Bagi saya tak alim. Atau bidang usuluddin. Sama. Alim ni orang yang tahu pelbagai bidang. Contoh kata-kata siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni memang layak kita panggil dia orang alim. Ataupun orang yang kita nak bincang malam ni, itu Dr. Wahbah Al-Suhaili. Ni orang alim. Maknanya nak jadi orang alim tuan bukan senang. Kan? Tak apalah. Kita tak ada peluang nak jadi orang alim, tak masalah. Rasulullah kata boleh turun kategori yang kedua, second class. Kata iaitu apa? Golongan yang muta'allimah, orang yang belajar. Maknanya kita nak jadi orang alim tak mampu dah, tak apa, kita datang belajar. Mana kalau ada kuliah, kita datang belajar, masuk belajar di sini. Berbeza dengan yang ketiga tadi yang saya nak cakap tu, belajar maksudnya kita ada kitab. Macam tu orang kita ada orang. Bukan saya kata yang tak ada kitab tu tak belajar kan. Ni malam pertama, saya pun tak rasa lagi sebenarnya kan. Ni tapi alhamdulillah ada yang bawa kitab tu, maksudnya dia nak belajar kan. Ni pun bukan kitab saya, kitab kesat sebenarnya kan. Okey, maksudnya kena menadah. Istilah orang Terengganu dipanggil menadah kitab. Tu maksudnya orang belajar, muta'allim. Mana kena ada bahan lah, dia kata nak. Okay. Tak apa, tak nak belajar, tak nak ada kitab, boleh turun kategori yang ketiga, masih okey lagi, iaitu mustami'an. Maksudnya orang yang datang mendengar. Makna ada kuliah agama, dia datang ke surau, datang ke masjid. Sebab kalau kita tengok banyak agama kita, dia datang surau, solat maghrib jamaah, dah tahu ada kuliah, tapi balik rumah semula. Sebab apa? Nak tengok buletin utama. Nak tengok buletin utama. Maksudnya berita lah, nak tengok berita. Bagi saya, bukanlah kata-kata tak penting berita tu. Penting juga kan, tahu, perlu tahu. Tapi bagi saya, kuliah ni bukan tiap-tiap malam. Saya rasa lah kalau suruh ni pun, atau kalau tiap-tiap malam pun, maknanya kita tidak akan mungkin tiap-tiap malam kita berada di surau untuk dengar kuliah kan. Apa salahnya dalam seminggu tu kalau ada 3-4 kali, 2 kali atau sekali, paling-paling tengok sekali seminggu kita dengar kuliah, alhamdulillah. Maknanya itu orang yang dipanggil kategori mustami'an, orang yang mendengar, suka mendengar kuliah. Tak apa, katalah malas juga nak dengar, turun kategori yang keempat, iaitu muhibban, iaitu orang yang suka kepada ilmu. Maknanya dia kasih, sebut ada orang nak pergi kuliah, dia tak dengar pun sebenarnya dia support kan. Contohnya apa-apa lah. Itu nama golongan yang keempat, iaitu golongan muhibban, yang gemar, yang suka kepada ilmu. Cuma jangan jadi golongan kelima ni, Rasulullah kata. Nasihat binasa engkau, bukan saya kata. Celaka engkau, Rasulullah kata, bukan saya kata ni. Ini ada soal ni. Maksudnya tak jadi kategori pertama, tak jadi golongan kedua, tak jadi golongan ketiga, tak jadi golongan keempat, jadi golongan kelima habis. Itu masalah. Okay. Jadi alhamdulillah, yang ada dalam surau malam ni, saya rasa sebenarnya saya segan dengan apa yang sahabat saya buat dah. Dia promosi secara besar-besaran, saya dengar kan, hantar ke surau tu. Sebab saya bukan orang hebat, saya bukan selebriti, saya orang biasa je. Lagipun saya tak risau juga, sebab kat Melaka ni sebenarnya apa yang saya dengar kena ada tauliah mengajar. Secara jujurnya saya tak ada tauliah untuk Melaka, tapi Johor saya ada tauliah. Untuk Johor saya ada. Tapi saya pernah pergi jabat agama, tu lain bang, dia kata Johor, Melaka. Kan dia kata macam tu. Kadang-kadang saya macam nak tanya balik, kenapa Johor Islam lain, Melaka Islam lain ke? Islam tak sama ke? Islamnya berbeza ke Melaka dengan Johor? Nak tanya macam tu, takut rasa nak jadi bergaduh kan. Tapi maksud saya ada baik juga tauliah ni sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang ada juga benda yang kita rasa kekangan juga lah. Tak apa, maksudnya okey, mengapa saya pilih tafsir Al-Munir?
Mungkin ada tuan-tuan, sahabat-sahabat bertanya lah. Saya masa belajar dulu memanglah bukan bidang saya lah, bidang tafsir ni. Tapi saya alhamdulillah dapat ilmu agama ni sedikit sebanyak masa saya masa cuti lah dia kata. Masa dah habis exam, kita cuti, ada student yang balik kan, belajar Malaysia, balik Malaysia. Tapi saya tak ada peluang nak balik. Alhamdulillah saya sempatlah, orang panggil menadah lah, istilah orang kata menadah, belajar lah. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar kan. Bagi saya dia orang alim lah ni, iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari. Siapa yang pernah dengar nama dia, dia terkenal sangat. Maksudnya alhamdulillah saya sempat belajar dengan Syekh Nuruddin. Alhamdulillah saya dapatlah sikit ilmu daripada dia. Dan mengapa saya tertarik dengan tafsir Al-Muni ni, iaitu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebenarnya dah arwah dah. Dia dah meninggal tak silap saya 2014 tu, 2015 tu lah. Check kan, 2015 tu lah. Kita tahu lagi lah. Maksudnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni dia asalnya daripada Dimash atau Damaskus. Dimash ni Damsyiah. Dimash tu bahasa Arab, Melayu cakap Damsyik, Inggeris cakap Damaskus, iaitu di Syria. Yang negara yang sedang bergolak ni lah. Dia dilahirkan di Syria, maksudnya dia orang Syria, Suria, okey. Dan dia memang belajar kita kata bidang dipanggil syariah Islamiah. Dia masa dekat di Syria, namanya universiti itu Damaskus University, maksud University of Dimash lah, Damsyik lah, di Syria. Dan selepas itu dia pergi ke Mesir, dia sama belajar. Dia dapat master di sana lah, di Mesir, dan juga dapat PhD. Maksud doktor di sini bukan doktor hospital, tak. Doktor ni PhD lah. Saya tak ada doktor tu kan. Okay. Maksudnya banyak kitab-kitab dia yang dikarang, tapi dia lebih spesifik bidang ni sebenarnya syariah Islamiah lah. Bidang syariah lah. Antara kitab yang dikarang iaitu Fiqhul Islami wa Adilat. Maksudnya antara kitab yang terkenal lah. Banyak jilid. Dan juga termasuk ini kitab ni yang kita nak bincang pada insya-Allah kita sentuh sikitlah pada malam ni. Kitab ni. Okay. Saya pilihnya kerana pertama sebab di sudut ketokohan tu, pengarang di sini lah kan, Wahbah Az-Zuhaili ni. Kemudian sebenarnya kitab-kitab tafsir kalau kita tengok banyak kitab tafsir kan. Antaranya tafsir Fakhrul Razi, Zamakhsyari, banyak lagi lah berbagai tafsir kan. Tapi apa yang saya telah baca lah, saya tak baca habislah sebenarnya semua juz tu. Apa yang saya pernah baca antara kitab-kitab ni, saya tengok kitab Wahbah Az-Zuhaili ni dia panggil mu'asarah. Mu'asarah maksudnya yang terkini lah. Antara yang kontemporari istilah kita sekarang kan. Maksudnya kalau yang Zamakhsyari, Fakhrul Razi tu maksudnya lama-lama lah. Tapi dia ni antara banyak isu-isu kontemporari dia sentuh. Tu yang saya tertarik ni. Sebab ada yang tanya mengapa pilih kitab ni. Saya bincang dengan Azhar, Azhar kata kan okeylah, saya beri rush ni lah. Okey, dan sebenarnya kitab ni lah bahasa Arab lah yang asalnya. Tapi sekadar diterima, saya tak pastilah berapa juz yang telah diterima. Okey. Tapi apa yang saya pernah tengok memang juz yang 30 ada. Itu saya tu tak pilih yang juz 30 ni. Mungkin ada tuan-tuan bertanya, mengapa kita tak mula dengan juz yang pertama kan? Juz yang awal lah, maksudnya Fatihah, Baqarah lah kan. Mengapa ambil dari belakang? Saya tak tahu. Saya sebab pernah mengaji dulu, tok guru yang saya belajar tafsir tu dia mulakan juz ammah. Saya masih ingatlah dia mulakan juz ammah, jadi saya pun mulakan dengan juz ammah. Tidak menjadi kesalahan. Lagipun antara yang saya pilih sebab juz ammah ni, biasanya dalam juz ammah ni kita banyak baca dalam solat surah-surahnya. Kan? Bermula dari amma yatasaalun hingga ke bawah lah. Yang last sekali iaitu qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya surah-surah tu biasa kita baca dalam solat kan. Jadi kita biar sebenarnya untuk bacaan kita jugalah. Dan sekurang-kurangnya kita memahami apa kita baca. Sebab kebanyakan kita baca kita tak faham. Dalam solat kita tuan-tuan, kita dah solat lama dah. Mungkin dah 20 tahun, 30 tahun kita solat kan. Tapi banyak lagi bacaan-bacaan dalam solat kita tidak faham. Mungkin Allahu Akbar kita faham lah, Allahu Akbar kan. Allah Maha.
Mula je Fatihah. Mungkin bismillah faham lagi. Alhamdulillah faham lagi. Ar-Rahman, Malikiyah, tak tahu kan. Maksudnya kita baca tapi kita tidak memahami. Tapi apabila kita berbincang macam ni, insya-Allah kita akan nampak apa maksud-maksud tu kan. Sebenarnya kalau kita faham apa kita baca, sebenarnya kita akan tertarik. Sebab mengapa dalam solat kita tak khusyuk? Cik dah kata tuan-tuan, termasuk diri saya lah. Kan, mengapa kita tak khusyuk? Sebab kita tak faham. Okay. Kalau kita faham, kita akan khusyuk bacaan dengan bacaan tadi. Okey. Okey. Kitab ni kalau yang asalnya, sebab saya beli kitab yang Arabnya, semua tak ada kat Melaka di situ. Saya tinggal kat rumah mak saya. Tak silap saya, daripada juz pertama hingga juz yang terakhir, juz 30 tu, yang Arabnya ada lebih kurang 15 jilid atau 16 jilid kita tak silap saya yang saya beli. Tapi yang terjemahan saya rasa lagi banyak lah, sebab dia huraian. Al-Quran ni tuan-tuan, benda yang patut kita letakkan perkara utama, nombor satu sepatutnya kan. Jadikan Al-Quran tu nombor satu. Tapi tak ramai orang Islam kita yang mengaku Islam meletakkan Quran nombor satu. Bacaan tu bacaan lain. Apa dia nombor satu dia letak? Berita hairan, berita harian sorry. Tu surat khabar maksudnya, surat khabar. Okey. Maksudnya itu pilihan utama kebanyakan kita kan. Jarang kita letak Quran tu yang pertama. Sedangkan inilah sepatut kita letak nombor satu. Okay, Quran sini kalau kita tengok kan, sejarah Al-Quran diturunkan dah lama. Quran mula diturunkan pada 17 Ramadan. Tarikhnya 17 Ramadan. Berapa hijrah? Tak ada hijrah. Sebab Rasulullah tak berhijrah lagi. Kan? Macam mana ada tahun hijrah? Maksudnya tak berlaku tahun hijrah lah. Cuma dicatat 17 Ramadan. Dan ayat yang pertama diturunkan, iaitu semua orang tahu, surah Al-Alaq. Iaitu ayatnya berbunyi Iqra. Mengapa Allah Ta'ala turunkan ayat pertama tu bunyi Iqra? Maksud Iqra iaitu bacalah. Al-Quran dia lebih banyak, kalau kita tengok dia tak kata qiraah. Orang tak berapa sebut qiraatul Quran, orang kata tilawatul Quran. Kan? Jarang orang sebut qiraatul Quran. Tapi orang akan sebut Quran tilawatul Quran. Contohnya baru ni tilawah Al-Quran kan. Dulu musabaqah tuan-tuan kita tengok. Nama asal dulu sebelum tilawah musabaqatul Quran. Mungkin orang-orang beragama ni yang faham agama, faham maksud ni, dia sedar. Musabaqah maksudnya tuan-tuan dalam bahasa Arab, Melayu cakap perlumbaan. Musabaqah ni perlumbaan. Pelik juga, saya pun fikir, mengapa dia boleh letak nama musabaqah Quran, perlumbaan, pertandingan Quran. Quran bukan untuk dipertandingkan. Quran untuk diamalkan, dibaca dan diamalkan. Tapi peliknya dia buat pertandingan Al-Quran kan. Seolah benda-benda yang macam perkara dunia. Kalau pertandingan lumba kereta, lumba motor tak apalah, okeylah. Ini Quran. Akhirnya mungkin ada orang sedar, dia bertukar tilawah. Itulah yang betul lah kan. Yang sebenar. Okey, jadi kalau kita tengok Al-Quran sendiri, dia mengandungi sebanyak 30 juz atau juzuk kan, lepas juzuk lah. Okey, ataupun salasuna ajza, 30 juz lah maksudnya, tak salah. Okey, kemudian dia mempunyai berapa surah Quran ni? Dia dah baca Quran lama tuan-tuan. Ada yang tak tahu lagi berapa surah. Berapa surah Al-Quran? 100? Ya, 114. Okey, kita kena tahu tu, jangan kita buat lebih kurang je. Bagi saya kita pula ambil tahu. Kalau perkara dunia kita tahu, GST kita tahu berapa persen kan? 6%. Cepat-cepat jawab kan? Siapa pun membilang pun tak betul zaman sekarang ni. Budak-budak membilang pun GST ni pasal A, B, C, D, E, F, G, ST terus. Lepas GST terus X, Y, Z. Cepat habis. Teruk, tak teruk punya. Mata masih tak ada. Itu baca ST kan? Betul lah saja tu. Okay. Jadi nak sebutnya maksudnya, okey, kita perlu tahu lah. Kalau perkara dunia kita banyak tahu, akhirat pun. Sebab ni kita nak, semua kita ni tuan-tuan, kita akan berjumpa Allah Ta'ala kan. Last kali kita akan berjumpa Allah Ta'ala. Kita tak akan kekal atas dunia ni. Hebat macam mana, kaya macam mana pun, jawatan apa macam mana pun, kita tetap akan jumpa Allah Ta'ala. Okay, jadi kita kena bersedia tuan-tuan. Saya ingatkan lagi saya juga. Okay. Maksudnya kita kena tahu Quran 30 juz, sebanyak 114 surah,
Ayatnya sebanyak berapa tuan-tuan ayatnya? Ya. 6 cantik nombor kan? Sebenarnya gambar orang keliru. Saya betulkan. Saya masa saya budak-budak dulu, cikgu-cikgu sekolah beritahu kan, ustaz-ustaz sekolah beritahu, Quran 30 juz. Ayat surah 114 surah. Ayatnya 6 nombor cantik. Okey. Tak. Kalau siapa yang berpegang dengan 6 itu salah sebenarnya. Bukan. Sebenarnya ayat Quran sebanyak 6236. Yang betul. Mengapa jadi 6 tu? Sebenarnya orang tu dah bilang benda yang sama. Jadi banyak. Diulang-ulang jadi jumlah 6 tak. Sebab mengikut para mufassirin, ahli tafsir, semua ahli tafsir bersependapat. Maksudnya bukan 6 6236 jumlah dia. Maksudnya ayat dia. Okey. Jadi itu antara yang pertama yang perlu tahulah. Dan kenapa nama Al-Quran yang kita baca tu Al-Quran namanya, tak nama benda lain, tak nama majalah apa dan sebagainya. Tu bezanya Al-Quran dengan benda-benda lain. Nak cerita Al-Quran ni satu benda yang hebat. Dia bukan calang-calang benda biasa, bukan kitab-kitab biasa kan, atau buku biasa kita baca. Al-Quran, kalau kita asal perkataan tu Qiraah juga, daripada Qiraah sebenarnya. Bacaan. Maksud Al-Quran ni suatu bacaan. Yang mana bacaan ni yang kita kata bukan bacaan biasa, tapi boleh memberi orang yang membaca tadi pahala atau ganjaran. Kalau kita baca benda lain, contoh baca magazine, dapat pahala tak? Belum tentu kan? Tapi dapat dosa mungkin. Namun kalau beli majalah jual TV, majalah dari orang lah, confirm dosa kan? Okey, maksudnya Quran baca je satu huruf je dan berikan jalan. Maksudnya bukan jalan-jalan lagi kan? Hebatnya Allah Ta'ala turun Al-Quran. Sehingga apabila turun je Al-Quran, Allah Ta'ala menasahkan. Nasah maksudnya memasukkan semua kitab-kitab yang terdahulu, iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Maknanya kalau ada orang yang masih berpegang pada kitab-kitab tiga ni, tak boleh, dia kena kembali kepada Quran juga. Saya masa saya mengaji dulu, saya belajar satu subjek juga, iaitu Muqaranah Al-Adyan, nama subjek tu. Muqaranah Al-Adyan, kalau kita terjemah bahasa Melayu, iaitu perbandingan agama, comparison of religions, gitulah bahasa Arab, bahasa Inggerisnya kan, tak betul. Okey, pegang kita. Okey. Dalam masa kita belajar tu, maksudnya dia bandingkan agama-agama lain dengan Islam, dan kitab-kitab yang agama-agama lain. Dan kita tengok memang betul banyak persamaan kitab-kitab yang sebelum ni dengan Al-Quran, antara perintah-perintah lah, kan, surah-surah Allah tu kan. Tapi apabila turun Al-Quran, perintah yang kita kata sebut Al-Quran tu lebih detail. Kalau macam kata-kata kitab sebelum tu macam umum macam tu kan. Quran turun lagi detail. Maksud Al-Quran tu kata-kata melengkapkan semua perkara. Sebab dalam Al-Quran ni tuan-tuan, semua perkara dibincangkan, semua perkara disebut. Bermula sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Mungkin orang yang tak perasan dia kata, ya ke? Saya masa saya kat Sabah, nanti cerita sikit lah. Kalau masa kat Sabah, sebab saya mengajar subjek saya Islamic Civilization, tamadun Islam. Tamadun Islam ni budak non-Muslim ramai belajar subjek ni, ambil. Saya cerita pasal Quran, saya kata Al-Quran ni lengkap semua sekali, tak ada kurang pun. Semua perkara dunia, kehidupan manusia disebut dalam Quran. Seorang student bangun, saya terkejutlah soalan itu. Soalan apa dia tanya tu kan? Cik, kalau cik kata semua Al-Quran tu ada tak Al-Quran menyebut tentang buat roti canai, dia kata. Oh, terkejut saya. Soalan dia tanya pada saya, sebab saya kata semua perkara disebut dalam Quran. Okey, kalau macam tu ada tak dalam Quran sebut cara-cara buat roti canai? Tepuk dahi dia. Kalau tu lah, boleh jawab tak? Ada ke tak ada? Dia nak ada ke tak ada? Kalau ada surah apa? Bilang surah. Budak ni, dia jenis macam belajar Islam je. Student ni. Saya tahu budak ni, dia macam tu juga, tentang Islam. Dia tanya saya, baik cik, sebutkan juz berapa, ayat nombor berapa, surah apa yang sebut tentang buat roti canai, roti prata ni. Saya kata sudah. Jawab kan.
Tapi alhamdulillah, apabila kita yakin dengan apa yang kita cakap dan benda tu benar, insya-Allah Allah Taala tolong. Tapi ambil masa kalau pegang pusing-pusing, saya tanya student yang Muslim ni. Sebenarnya sebab tak boleh jawab, tanya student dulu kan. Style lecturer macam itulah, dia akan tanya student. Okey, saya tanya, okey. Siapa boleh jawab ni? Soalan yang kawan kamu tanya. Saya belanja kamu makan nanti. Orang pun tak boleh jawab apa ni. Tahu kami cik tak ada pun sebut pasal roti prata Al-Quran. Lepas tu alhamdulillah, bukan 10 minit baru saya dapat idea. Lalu siap, ya ada. Saya pun baca ayatnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayatnya bunyi. Saya tak ingat surah apa Syekh. Surah apa tu. Tapi ayatnya bunyi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Sekarang ni kamu tanya cara-cara nak buat betul kata kan? Tanyalah orang pandai buat. Oh, apa ni? Maksud, takkan Allah Ta'ala dah sebut satu persatu dalam Quran kan? Bab makanan saja, Allah, beribu-ribu kan? Nak buat nasi beranigam macam mana? Takkan nak sebut dalam Quran juga kan? Tu pasal makanan, belum lagi pasal bidang-bidang lain. Jadi Allah Ta'ala umumkan. Tanyalah orang tahu. Sekarang kamu tak tahu nak buat betul kata. Tanyalah orang tahu. Kan? Tu. Oh, dia puas. Dia terkejut. Alhamdulillah, terjawablah soalannya. Kan? Mana betul lah. Maksudnya, disebut dalam Quran semua sekali. Saya nak beritahu kat sini betapa hebatnya Al-Quran tu. Cuma kita tidak mengkaji. Sebab tu, orang kafir. Kadang orang marah kalau kita sebut kafir. Kasarnya kau. Sebut apa? Non-Muslim. Non-Muslim kan? Ataupun bukan Islam. Ni kena pelik manusia ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kafirun. Tak, dalam Quran kafirun. Allah Ta'ala tak sebut non-Muslim, kafirun. Allah Ta'ala tak kata ghairu muslim, tak. Beritahu saya surah apa kalau ada kata ghairu muslim, tak ada. Semua Allah Ta'ala sebut kafirun. Semualah, carilah ayat-ayat apa pun, semua kata kafirun kan. Tiba-tiba apabila kita sebut kafir, oi kasarnya, beradablah sikit sebut non-Muslim. Kita kena guna kata memang Allah Ta'ala sebut kafir-kafir lah. Sebab selagi dia tak terima apa yang Allah Ta'ala perintah, kafir. Cuma kita masalah kafir tak boleh nak sebut lebih-lebih kurang lah. Sebab sekarang ni kadang-kadang kalau kita tengok suasana sekarang ni dalam negara kita, sekarang ni slow sikit lah. Sebelum ni kecoh. Orang berilmu sama orang berilmu. Orang apa ngaji agama sama-sama ngaji agama. Saya rasa tuan-tuan pun tahu. Seorang mencabar, seorang macam tak nak layan. Kan? Bagi saya memalukan lah. Sehingga saya tengok YouTube, saya macam tak percaya. Saya sebut nama orang itu, Zamihan. Zamihan menuduh Dr. Mazhar kafir. Dia tuduh Dr. Mazhar kafir. Allah, saya terkejut. Kafir dia kata. Allah Akbar, saya kata. Itu sama-sama orang agama tu kan. Buka YouTube. Saya terkejut. Dia bab kafir-berkafir ni jangan kita main-main. Kerana benda tu kalau salah sebut dia kembali pada kita, jangan main-main. Dia ada 3 perkara, tuan-tuan. Kalau kita yang perlu kita kata kafir lah, maksud akan jadi kafir lah kan. Maksudnya dia ada 3, apa nak cakap, bukan 3 sebab. Dia 3 benda lah. Sebab tu maksudnya pertama kalau sebab akidah, kepercayaan akan jadi kafir. Yang kedua dengan sebab perbuatan akan jadi kafir. Ketiga dengan sebab ucapan boleh jadi kafir. Bukan itu maksud saya. Maksud kasih 3 tu maksudnya pertama, kalau kita kata ke orang tu kafir, kata kepada seorang Islam, orang Islam dia kata kau kafir, kembali kafir kepada kita. Yang kedua, boleh jadi kafir juga kalau orang tu sendiri mengaku dia kafir. Dia orang Islam ni, tiba-tiba kau kafir ke? Ya. Dia jawab ya. Habis. Confirm jadi kafir, tengah-tengah kafir. Yang ketiga, orang kafir kita tak berani kata kafir, pun jadi kafir. Jangan main. Tengah-tengah Lim Guo Eng, sebut nama kan? Ayah dia Kik Siang. Orang pun tanya kita, Bang, Kik Siang kafir tak? Wallahu a'lam, jawab. Habis kita. Ni saya tak kurang pun mana. Saya tak kurang ni. Ni benda serius. Maknanya kalau orang tu tengah-tengah kafir, kita tak boleh kata kafir, kita jadi kafir. Guo Eng kafir tak? Nanti aku selidik dulu, aku cek dulu. Maknanya dia tak berani kata kafir bila orang kafir. Habis, dia jadi kafir. Jangan main. Ni bukan saya kata. Belajarlah ilmu akidah tuan-tuan. Ilmu suluk. Maksudnya bukan senang-senang nak tuduh orang kafir lah. Okay.
Okey, jadi dalam Quran ni dia memang lengkap menceritakan segala-galanya. Cuma kita tak perasan kan? Sebab kita tak faham. Kita baca tapi kita tak faham. Dia melengkapi pertama bidang, kita panggil ibadat. Yang kedua muamalah. Ketiga jinayah. Munakah tu. Yang keempat jinayah. Maksudnya semua perkara terkandung dalam Al-Quran. Cuma kita je mungkin kalau kita tak faham ataupun ada yang faham, tapi ada yang terima separuh, ada tolak separuh. Ini satu hal juga. Beriman separuh, kufur separuh. Dia sepatutnya kita kena beriman ke semua sekali. Kalau kita beriman separuh, tolak separuh, Islam ke? Kafir. Tu tak ayat. Jangan takut sebut tu. Kafir. Jangan kata non-Muslim. Kafir. Ni masalah kan? Sebab ada setengah kita beriman separuh, tolak separuh. Bak ibadah, bak munakarah, bak muamalah terima. Bak jinayah, fikirlah jinayah ni. Potong tangan ni. Jangan main-main. Kena ngejam ni. Jangan main-main ngejam. Tolak. Tutup kan? Habis. Tak Islam kita. Maksudnya kita kena faham. Masalah jalan tak jalan lain cerita. Tapi kita kena yakin dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan kita ragu-ragu. Okey. Saya sentuh sikit. Sebab ada sahabat kita kita ada. Okey. Apa yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu surah yang pertama, surah An-Naba. Okey. Okey, sekarang dah masuk Isyak, tapi saya minta masa tuan-tuan saya lajak sampai 8:45 boleh? Boleh tak? Saya minta izin 8:45 5 minit ke? Sebab lama tak pergi kuliah kan? Rasa itu juga kan? Okey. Surah An-Naba. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi sebanyak 40 ayat. Okey. Dalam Al-Quran dia ada surah dia panggil Makkiyah. Yang kedua nama Madaniyah. Pada siapa yang pernah dengar, okeylah. Siapa yang belum pernah dengar, tak ada lebih pada dua. Dan tak kurang pada dua. Pertama dia nama surah Makkiyah. Yang kedua surah Madaniyah. An-Naba ni namanya Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Makkiyah maksudnya ayat ini, surah ini diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Yathrib. Nama tempat yang Rasulullah berhijrah itu nama Yathrib. Kemudian Rasulullah sampai bertukar menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah. Ada 3 kota yang kita perlu tahu, kota suci orang Islam. Jangan orang tanya kita tak ada nak jawab. Ada berapa dah? Ada juga kita orang Islam ni. Pertama namanya Makkatul Mukarramah. Orang Melayu sebut Mekah. Sebut tak yang betul Makkatul Mukarramah. Kalau dapat orang Melayu sebut Mekah dah kan. Dekat-dekat dengan Mekah. Sebenarnya Makkah. Biasakan sebut yang betul tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Jangan kita biasa sebut benda yang tak betul. Kebanyakan orang Melayu kita ni perkataan Arab tapi sebut tak betul. Kita dah biasa, dah jadi adat dah. Padahal benda tak betul. Contoh, kalau selama ni tuan-tuan sebut perkataan ni, ubah. Anda mampu mengubahnya. Betul? Okay. Apa dia? Muhrim. Perkataan yang betul bukan muhrim. Yang betul ialah mahram. Dia ni muhrim saya. Bagi orang yang tak faham, yelah. Kalau kita cakap depan orang Arab, bilanya kau pakai muhrim, masuk orang yang sedang berihram pakai ihram. Itu masuk muhrim. Sedangkan kita pakai baju ni, bila kau orang Arab akan pening muhrim. Nampak? Sebenarnya kata mahram, maksud yang haram kahwin. Biasakan perkataan tu. Jangan kita guna perkataan orang yang sebut tak betul tu. Muhrim salah, mahram. Khalwat satu lagi, contoh perkataan khalwat kan. Khalwatun. Bagi kita, khalwat itu berduluan. Salah. Khalwat tu masuk seorang-seorang bersunyi-sunyian. Sebab tu Rasulullah di Gua Hira dinama berkhalwat. Weh, kau jangan cakap elok-elok sikit. Bila Rasulullah berkhalwat dengan siapa? Panggil jabat agama cakap. Tak. Salah kata tu. Penggunaan kita tersalah. Kata tu dah betul. Khalwat tu maksudnya bukan berdua-duaan, berseorangan. Rasulullah berkhalwat di Gua Hira kan. Tu kita betulkan kata tu. Tapi yang peliknya sampai sekarang orang agama pun tak nak ubah kata tu kan. Pelik. Saya pun bukan nak bincang pasal tu kan. Nanti tuan-tuan kata tentang dia bidang bahasa nak bincang pasal bahasa. Tak, yang salah faham. Kebetulan kan. Okey, jadi nak cerita tadi, maksudnya ada 3. Pertama Makkatul Mukarramah. Kedua namanya Madinatul Munawwarah. Ketiga
Al-Aqsa. Baitul Maqdis. Maksudnya itu kota suci orang Islam. 3 agama berhubung ni Baitul Maqdis kan ni. Kan? Sekarang milik Israel, milik Yahudi laknatullah. Tapi 3 agama. Yahudi kata milik dia. Kristian pun kata milik dia. Sebab apa? Islam pernah dilahirkan di Baitul Laham. Kawasan itulah. Baitul Laham kawasan itulah kan. 3 kita kata milik kita. Sebab Rasulullah pernah Isra' dan Mi'raj. Isra' daripada Makkah ke Baitul Maqdis. 3-3. Dan kiblat utama kita pun ke arah itu. First, sebelum dia suruh kita pusing ke Kaabah kan, Baitullah. Okey, maksudnya 3 kota suci itu. Dan surah ni diturun sebab Rasulullah belum berhijrah lagi. Dan kebanyakan kalau kita tengok mudah dia nak kenal. Surah tu Makkiyah atau Madaniyah. Antaranya kalau kita jumpa perkataan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, itu nama Makkiyah. Kalau kita jumpa macam tu. Tapi kat sini tak sebutlah. Okey, nama surah selain dari An-Naba, surah ini juga dikenali dengan nama surah Amman. Okey, selain An-Naba juga dengan nama Amman. Kerana Allah telah memulakan dengan firman-Nya yang bermaksud tentang apakah mereka saling tak bertanya-tanya. Amma yatasaalun. Yang pertama bunyi kan? Amma yatasaalun. Sebab itulah dinamakan juga dengan nama Amma. Amma maksud tentang apa? Yatasaalun, mereka saling tanya bertanya. Lalu surah ini memaparkan perihal hari kiamat dan kebangkitan yang menjadi perhatian orang ramai dan telah menyebabkan mereka tertanya-tanya tentang bila hari kiamat akan berlaku. Okey, kalau kita kaji surah ni, orang saya sebut tadi, orang kafir, orang baratlah, profesor barat, dia buat kajian tentang Al-Quran. Akhirnya Allah Taala beri hidayah dia masuk Islam. Saya tengok banyak kita berjumpa kan. Tapi orang kita sendiri tak pernah buat kajian tentang Al-Quran. Sebab kita kata kita Islam kan. Tak payah kaji, kita baca je kan. Maksudnya kita sebagai Islam lagi buat kajian kan. Kita pun tak ada masa kita pakai tak apalah. Sebenarnya kita memahami apa yang kita amal tu. Dia kata surah ni banyak menceritakan tentang Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, apa maksud Al-Qiyamah tu? Iaitu hari kiamat lah. Kiamat tu bahasa Arab. Kita pun sebut kiamat. Bila nak berlaku kiamat kan? Yang pastinya kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jangan ragu-ragu tuan-tuan. Harinya confirm. Saya cop siring confirm. Iaitu hari Jumaat. Yaumul Jumaat belakang akan berlaku hari kiamat. Tapi Jumaat bila? Wallahualam. Ada orang mengamalkan kan sebelum-sebelum ni, akan berlaku kiamat. Tengok cuaca sekarang semakin panas kan. Dia pun mengamalkan kiamat sekarang tahun 2020 contoh dia kiamat. Kalau orang tu mengamalkan kiamat, maka kita boleh kata kau kafir. Boleh. Sebab yang tahu kiamat siapa? Allah Ta'ala je. Rasulullah yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala sendiri pun tak tahu bila kiamat. Tiba-tiba ada orang tu kata, kiamat tahun 2020. Sekian tu kata habis. Maknanya dia telah seolah-olah mendahului Allah Ta'ala. Kan? Okey. Kiamat maksudnya iaitu bangun, qiyam, bangun kan. Kita berdiri itu qiyam. Maksud Allah Ta'ala membangunkan manusia balik daripada alam barzakh, alam kubur. Kiamat kan. Maksudnya bila dah hancur semua, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan semula. Setiap manusia. Tak ada manusia tidak akan dibangkitkan. Jangan kita kata mungkin sebab aku ni mati lain sikit contohnya, ataupun mak kita atau ayah kita mati lain sikit. Biasa mati lah kat dalam, biasa meninggal di rumah hospital kan. Tiba-tiba ayah kita mati di laut contohnya. Tak jumpa-jumpa mayat dia. Dah makan ikan ke apa, Allah Allah kan. Maka kita kata ayah tak bangkit lah sebab makan ikan kan. Tak. Tetap dia akan bangkit. Maksudnya setiap orang mati dia akan dibangkitkan. Maksudnya tak boleh elak. Sebab tu dia panggil hari kebangkitan. Sebenarnya orang bukan Islam pun, orang kafir pun percaya tentang hari kiamat ni kan, hari kebangkitan. Kalau kita tengok lagilah agama-agama yang samawi ni. Agama samawi iaitu agama Yahudi dan Kristian. Dia percaya kan. Sampai buat filem The Judgment Day, Terminator 2, Terminator 3 filem kan. Waktu dia percaya hari kiamat, hari kebangkitan.
Tiba-tiba ada orang Islam tak percaya. Ada orang Islam tak percaya kiamat. Tak kiamat lah. Tengok dunia semakin maju. Bangunan semakin banyak kan. Melaka semakin maju. Ikut sayang. Apa kan? Tak tahu macam-macam nama Allah. Kalau bujak tu setengah jam habis sebut benda tu dulu. Pelik Melaka kan. Tak apalah. Saya suka Melaka ni. Tak apa. Maksudnya nak cerita tadi, semua manusia tidak akan terlepas. Okay. Yang mana dia kata, dia menceritakan perihal hari kiamat. Maksudnya dahsyatnya, kita kata hancurnya dunia ni, kemudian manusia mula akan bangkit dan akan dihisap. Kita pernah dengar ada beberapa golongan yang tidak akan dihisapkan. Okey, pertama siapa yang tidak dihisap? Antaranya orang yang mati syahid. Confirm orang mati syahid tak akan dihisap. Kalau kita rasa tak nak dihisap, senang je, kita mati, pergi mati syahid lah. Maksudnya pergi ke Palestin. Berani ke? Masalahnya berani ke? Saya cabar tuan-tuan lah. Saya cakap tadi, saya tak berani lagi. Buat masa ni tak berani lagi kan. Anak-anak masa kecil dah belajar lagi kan. Kita ni, sifat kita ni banyak sayang dunia. Betul lah Allah Ta'ala berfirman, wa tuhibbunal ma hubban jammah kan. Manusia ni sayang ke dunia, ke harta, sehingga kan Allahu Akbar kan. Bersungguh-sungguh sayang ke harta. Siapa nak mati tu? Nak mati ni kan. Rumah sewa tu tak kolek lagi tu. Yang punya dekat taman tu, kau kolek, nak mati dah ni. La ilaha illallah. Ingat lagi kan. Rumah sewa dia orang penyewa tak bayar lagi. Kan nak cerita manusia hebatnya sayang kepada dunia kan. Sebab begitu kan. Maksud saya tadi nak cakap, saya cabar tuan-tuan, sebelum nak pergi jihad ni, tuan-tuan boleh tak datang solat subuh, tak payah benda lain, datang solat subuh secara berjamaah muafiq, tak masbuk. Selama saya letak masa tak lama, 40 hari berturut-turut. Tak ada miss Not miss. Miss call tu lain lah. Miss betul. Maksudnya saya cabar tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat solat jamaah subuh tepat pada masa, maksudnya tak lewat, imam Allah Akbar, kita follow Allah Akbar, muafiq, tak masbuk, InsyaAllah boleh hantar ke Palestin. Kita tak layak orang. Tak layak lagi. Tak layak kita nak berjuang nak mati syahidat. Kalau solat subuh pun kita mati, tak settle. Saya sedih tuan-tuan, student. Sama je saya kata mana-mana student kan. UiTM pun saya kata kan, lebih kuat kan. Student poli. Saya akan masuk kelas yang Muslim. Okey. Bangun semua. Siapa yang solat subuh duduk? Saya akan tanya, siapa yang solat subuh duduk? Daripada 30 orang student tu, tak pernah tanya student? Tak pernah buat macam saya. Daripada 30 orang student tu, bukan budak SEM 1 dah, SEM 6. Budak tahun 3 dah, SEM 6. Nak grade kan? Daripada 30 orang, suku je yang solat subuh. Tu pun ditanya lagi, tapi lagi 3 orang yang betul-betul dalam waktu. Bukan awal waktu, dalam waktu. Awal waktu ni cerita lah, dalam waktu. Masa sempat lagi. Yang lain masa kecederaan ataupun masa tambahan. Sedihnya tuan-tuan. Peliknya kita kan. Kadang-kadang saya pun tak tahu sifat orang kita kan. Hari kita bekerja, kita boleh bangun awal tuan. Tak, kita hari kerja kan. Kita akan bangun sebelum subuh. Sebab nak kerja. Hari weekend, Sabtu Ahad, dengar azan subuh ni. As-salatu khairun minan naum. Terang-terang jelas dengan telinga kita. As-salatu khairun minan naum. Muazzin. Orang kita panggil Bilal. Itu satu penggunaan yang tak betul juga. Jangan guna perkataan Bilal. Kalau selama ni kita panggil tu Bilal. Salah tuan-tuan. Bukan Bilal, muazzin. Nama dia Pak Ahmad, bukan Bilal, Pak Ahmad tu. Atau Pak Abu saya kan. Dia jadi muazzin. Bilal. Aku Pak Abu, bukan Bilal. Bilal tu orang yang jurulatih Rasulullah. Sebenarnya nama muazzin. Tapi dah lekat Bilal. Siapa yang tak Bilal? Pada Pak Ahmad yang tak. Pelik lah. Okey. Tak apa. Kita dengar. Tapi oleh kerana tak apa, aku tak kerja ni weekend, Sabtu kan, tarik balik selimut. Lagi zaman sekarang ni, musim sekarang ni panas. Kipas tak mainlah, tak main kipas, aircon. Kena double aircon. 2 HP kan. Bukan 1.5, 2 HP, 2.0 HP kan. Nak cari yang power punya, horsepower kan, tak tu sejuk ni. Lagi sedap selimut tarik.
Maksudnya jangan ada hatilah, jangan ada keinginan untuk berjihad. Kalau subuh pun itu tak boleh. Saya bukan kata tuan-tuan, termasuk diri saja. Tu student kita tak kita kan. Sedihnya. Rasulullah kata orang umat Islam, orang kafir akan takut. Rasulullah kata orang kafir akan takut sekiranya orang Islam boleh datang subuh berjamaah seperti solat Jumaat. Tuan-tuan beritahu saya kat mana dalam Malaysia. Jangan kat Mekah lain cerita. Di Malaysia kat mana beritahu saya nak pergi tengok yang mana solat subuh tuan-tuan seperti solat Jumaat. Ada tak? Tak ada. Buat masa ni lah sampai hari ni tak ada lagi. Mana kalau solat Jumaat tu berapa? Gitulah. Yang mana sama-sama sempat solat Jumaat, memang kan biasa sempat imam kan. Jarang orang tak sempat imam kan. Sebab dengar khutbah dulu ke. Gitulah istilahnya. Barulah orang kafir akan takut pada kita. Selagi tak macam tu tuan-tuan, orang kafir tak ada. Lagi orang perangai orang Islam macam-macam. Terbaru viral seluruh Malaysia. Kerana kes tak cukup 5,000 bergaduh dalam masjid. Setelah surau tak apalah, ni surau je ni. Maknanya tak ada niat, tak boleh buat niat etikah pun sebab surau. Okeylah lagi kalau kau bertumbuk kan, nak berkongfu ke apa. Ni dalam masjid. Kerana tak cukup 5,000. Kenapa? Dunia punya pasal dunia. Kan, nampak? Sifat manusia sekarang. Okey. Dia kata kebanyakan orang kafir ni akan bertanya-tanya. Bila kiamat? Dia tanya-tanya itu bukan dia nak tahu. Maksud dia tanya-tanya itu mengolok-olok, mengejek-ngejek. Sebab orang kafir dia tak percaya musyrik. Ini dia kafir musyrikin pada zaman Allah. Rasulullah kata hari kiamat akan berlaku. Bila? Macam tu lah. Macam main-main. Rasulullah kata akan berlaku. Tunggulah bila. Aku sendiri tak tahu. Orang kafir kata bila. Sebenarnya sebelum Rasulullah kita kata jadi Rasul, dah ada Rasul-Rasul sebelum tu. Contoh Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Nabi Nuh kata, aku ni utusan Allah, aku ni Rasulullah, ikutlah aku. Dan akan berlaku hari kiamat nanti, kamu akan dibangkitkan. Bila aku nak tengok? Tunjuk aku kiamat bila. Kalau kamu kafir, kamu engkar, Allah Ta'ala akan balas neraka. Mana neraka? Macam tu, maksudnya seolah macam dia campur kan? Ini sifat Allah kata. Okay. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, wallahu a'lam. Okay. Sebab saya janji 8:45. Dah 8:47 jam tu lah. Okay. InsyaAllah. Lagipun sebab dia rasa, saya haraplah, saya tidak pasti tuan-tuan, saya haraplah minta kalau tak ramai pun dalam surau ni, sekarang ni dah ada 2 orang. Kalau boleh tambah lagi lah. Maksudnya yang golongan muta'allimah tuan-tuan kan. Golongan yang kedua muta'allimah. Cik, muta'allimah, golongan yang belajar. Sebab sekarang ni dia tulisan Umi bukan Jawi. Siapa yang tak reti Jawi tak masalah. Dia ada Umi. Sepatutnya kita ni orang Melayu kita patut mahir Jawi sepatutlah kan. Tapi tak apalah. Sebab masa kecil dulu malas nak belajar Jawi tak reti. Umi ada. Wallahualam. Okay. Saya ni kalau boleh jangan tanya soalan lah. Okay. Saya tak gemar tanya soalan. Tapi kalau buat fiqh, sebab saya ada bincang dengan Zat juga, mungkin satu ketika Zat kata kita akan macam apa ni, selasilikan dengan fiqh. Saya minat fiqh sebenarnya. Kalau fiqh bolehlah tanya soal jawab. Sebab tafsir ni kalau boleh jangan tanyalah. Tapi kalau nak tanya juga, saya cuba jawab lah apa yang saya mampu kan. Macam kata Azhar itu betul. Orang tanya tak uji jawab kan. Betul lah. Tapi tu lah tajuk juga lah kan. Ya. Ini Ustaz. Ya tuan. Apa buat tadi Ustaz? Ya. Banyak tafsir. Ya. Tafsir Ar-Rahman, tafsir Hamka. Ya betul. Macam-macam kita pun ada satu tafsir di radio. Ya betul. Jadi tafsir ni ada yang berlainan. Ya. Hamka lain. Ya betul. Jadi kita sebagai orang awam, macam ni pendirian kita Ustaz. Ya macam dan kedua dia mengapa perlunya rahsia Allah tunjukkan tafsir. Maksudnya dengan ada tafsir tu, maka berbeza pendapat. Ya. Tafsir. Jadi apa rahsianya? Okey. Okey, pertama pertama Ustaz nak bagi tanya tapi saya nak tanya. tak apa. Tu hak abang nak tanya. Hak saya kalau tak nak jawab, boleh juga. Tu hak saya. Tapi insya-Allah saya jawab. Jangan risau, saya jawab. Saya jawab. Maksudnya yang berbilang-bilang tafsir dia kan, tu memang kita tak boleh elak. Sebab ramai orang yang mempunyai ilmu kan. Contohnya Dr. Hamka sendiri. Bagi saya dia orang alim. Dr. Hamka orang alim kan. Sebab dia banyak tahu pelbagai bidang. Okay, maka keluarlah
kita panggil tafsir Hamka kan. Tafsir Ar-Rahman dan macam-macam lah. Okey. Tak masalah. Kita boleh beli. Dan satu je, kalau kita beli tafsir ni, jangan kita baca sendiri. Itu masalah. Apabila kita baca sendiri, maka kita akan faham apa yang kita faham. Padahal benda tu tak betul. Habis. Sebab Quran ni bukan kita boleh faham-faham macam tu. Dia maksud dia kena belajar. Kalau kita baca, kita pun faham macam ni. Habis. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, habis. Tapi kalau Quran terjemahan, dia ada Quran terjemahan, kan? Dia ada satu Quran terjemahan, maksudnya ayat Quran dia terjemah, ayat Quran terjemah. Lepas tu tak apa kita baca. Tapi kita tak faham lah maksud dia kan. Dia nak tu. Sebab tu bagi saya tafsir sangat perlu. Sebab dia nak menguraikan maksud tu. Kan? Maksudnya, okey. Maksudnya tak salah. Mana kita boleh beli yang Quran dari tafsir. Cuma apa kalau boleh kena berguru bang. Maksudnya jangan kita baca sendirilah. Takut kalau baca sendiri kita akan faham lain. Okey. Yang kedua, mengapa maksudnya saya bilangkan kan? Dia sebenarnya Rasulullah pernah beritahu perbezaan pendapat adalah satu rahmat bagi umat, bagi kamu, bagi umatku. Contohlah kata-kata dalam mazhab fiqh lah, tak sampai contoh dalam paling bunda mazhab fiqh lah kan. Mengapa ada perbezaan antara kita dengan mazhab tiga lagi? Hanafi, Maliki dan Hambali. Okey. Maksudnya dalam satu benda yang sama. Contoh ambil wuduk. Saya ambil contoh paling mudah, ambil wuduk. Dalam mazhab kita, Quran pun sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Quran surah apa saya lupa dah. Al-Maidah tadi dah. Okey, rujuk balik. Okey. Tapi nak ceritanya dalam mazhab kita ambil wuduk maksudnya ambil air. Terjemah tadi, wahai orang beriman, kalau kau nak solat kan, maka hendaklah kau basuh muka. Faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kamu. Dalam mazhab kita, kalau kita ambil wuduk, ambil air sapu kepala, sah dah. Tapi mazhab Hanafi tak sah. Mazhab Hanafi wajib seluruh. Mazhab kita ambil air macam ni, sapu kan. Tapi sapu biar betul-betul sapu lah. Maksudnya kalau kita ambil air tetap macam tak sah tu. Kepala maksudnya ambil biar kena kepala. Kalau sekadar macam lalu tak sah. Sebab dia kata kepala. Kalau ni kena rambut tak sah. Ambil tekan sikit. Sekali tak apa. Kalau orang tu buat 3 kali tapi maksud lalu tak sah. 13 kali pun tak jadi apa. Dia kena kepala. Tepi mana tak masalah. Tepi sini, belakang sini. Yang penting mana-mana kepala. Tapi lah mazhab Hanafi wajib seluruh kepala. Mana kalau dia sapu saja sini tak sah. Nampak? Lalu kita kata, kenapa tak sama? Macam apa kita kata tak menyusahkan. Tak. Sebenarnya perbezaan tu satu rahmat. Okey, mengapa kita kata satu rahmat? Dia tengok bab batal wuduk pula. Kan sampai wuduk tak sama dah. Batal wuduk pun tak sama juga. Contoh kita pergi Mekah. Tawaf. Kebiasaan orang yang tawaf dia pergi Mekah, dia akan kena lah. Apa? Bersentuh dengan perempuan. Tak boleh elak. Okey. Apabila bersentuh perempuan, batal tak wuduk? Batal. Tapi kita boleh taklid mazhab Hanafi. Masa ambil wuduk tu kita taklid mazhab Hanafi. Kalau ambil wuduk mazhab kita, kemudian bersentuh perempuan, batal, kita buat ada tawaf lagi. Tak boleh. Tak sah tawaf tu. Kena ambil balik wuduk. Jadi kita taklid mazhab Hanafi. Kan itu memudahkan kita. Itu maksudnya perbezaan pandangan ulama tu bang. Dia bukan satu menyusahkan kita, satu rahmat. Jadi sama juga dengan pandangan yang berbeza dalam tafsir ni. Ada kalau ikut pandangan Zamakhsyari macam ni, mengikut kata-kata apa Ibnu Katsir macam ni contohnya kan. Tak masalah. Sebab dia orang yang berilmu, orang yang tahu. Yang tak boleh kita yang tak tahu pandai-pandai nak orang ni menafsirkan. Kan? Contoh ayat mutasyabihat, kita ambil satu ayat mutasyabihat tu. Jadi panjang pula bagan. Ayat mutasyabihat kan. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita faham, Allah Ta'ala ada tangan. Kalau kita orang yang tak faham, Allah Ta'ala ada tangan. Kalau itu sama dengan Tuhan Hindu. Banyak tangan kan dalam semua. Belah-belah tangan Tuhan Hindu tu. Tak. Bukan maksud
tangan tu maksudnya tangan seperti kita. Dia kalau ikut, dia ada mazhab salah, ada mazhab khalaf kan. Kalau ikut salah, tak boleh, tak payah nak tafsir apa-apa, terima je. Ayat mutasyibah bagi golongan salah, jangan kita cuba tak banyak takwil, dia banyak takwil. Tak payah, terima je. Tapi bagi mazhab khalaf yang kemudian ni, ulama khalaf, dia takut orang keliru, orang ramai terkeliru, dia cuba tafsirkan. Tapi dia tafsir itu bukan ikut suka dia. Dia ada ilmu. Maka maksud tangan di sini kuasa. Ya Allah maksud kuasa Allah di atas kuasa kamu. Macam kata-kata kalau bahasa Melayu kita pun kita boleh guna kat tangan tu kuasa. Kawasan ni lah tangan aku lah. Maksud dalam kuasa aku contoh. Maksudnya nak beritahu perbezaan pandangan ulama tu bukan satu kita panggil apa tadi? Benda yang menyesatkan tak? Satu ulama pada kita. Kita boleh terima semua, semuanya betul. Semuanya tak masalah. Cuma satu yang saya kata tadi, saya ulang balik, jangan kita baca sendiri tafsir. Masalah. Kena berguru. Tak kena carilah siapa-siapa. Jangan salah cari guru lah, ayah Hafiz. Apa orang itu? Dia dari Hafiz. Maksud cari guru yang betul lah, kan? Yang mana guru tu tak mesti ada tauliah. Tauliah tu dunia je. Rasulullah ada tauliah ke? Kan? Contoh dia kan? Saya kadang-kadang rasa pelik juga kadang-kadang tengah orang kita kan. Orang yang hebat macam Dr. Mazhar. Saya sangat respect Dr. Mazhar. Siapa orang tuduh dia Wahabi? Kau tahu ke dia Wahabi? Beri kamu mesti. Itu masalah juga. Kamu orang tuduh Mazhar Wahabi. Johor tak benar dia. Masuk atas alasan Wahabi. Saya ada masa nanti insya-Allah saya nak cerita pasal Wahabi sikit. Supaya orang kita faham Wahabi ni apa sebenarnya. Sebab ada orang kita ni, oi sesat Wahabi. Oh, sedap ni cakap kat orang. Kau Wahabi ni, Wahabi jangan ikut Wahabi ni. Dia tahu tak? Tak cuba tanya dia, Wahabi tu apa? Siapa Wahabi? Tak tahu. Yang kau tahu apa sebut Wahabi lah. Lah apa istilah kita kan? Itulah istilah orang Melaka. Tak kasar tu lah. Yang tak kasar tu kan? Okey. Wallahu a'lam insya-Allah.